pelajaran ataupun mengambil manfaat daripada pembelajaran hari ini. Okey. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5. Pendidikan Islam tahun 5 iaitu tentang topik sirah. Sirah ni berkenaan dengan kisah-kisah Nabi lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kita akan pergi kepada topik itqan menambah berkat. Itqan menambah berkat. Kalau tengok pada buku teks, muka surat 142 hingga 147. Muka teks muka surat 142 hingga 147. Itqan menambah berkat. Siapa tahu maksud itqan? Apa cikgu? Itqan yang ni. Yang ni. Itu kawan tak tahu cikgu? Yang ni. Tak tahu cikgu. Itu kawan tak tahu. Tahu yang ni. Tak tahu. Hello. Tak tahu. Okey, tak apa. Kita tengok apa dia maksud itqan. Okey. Ini dia. Pengertian itqan. Cikgu akan baca yang ni yang Jawi punya. Okey. Pengertian itqan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik yang mengamalkan sifat itqan dalam kehidupan. Apa dia itqan tu? Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Okey, Faida boleh tolong baca tak yang tepi ni? Yang bahasa Melayu tu. Boleh. Tolong baca. Pengertian itqan yang tu. Itqan adalah tekun dalam beramal atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Itu sama macam cikgu baca tadi lah, translate je. Okey. Jadi inilah maksud itqan. Itqan ni dari bahasa Arab. Asalnya adalah daripada bahasa Arab. Kemudian ditranslatekan ataupun diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi maksudnya adalah tekun dalam beramal. Tekun ni maksudnya fokus lah. Dia betul-betul fokus. Kita kalau buat sesuatu, kita fokus, itu dipanggil tekun. Atau melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Apa tu? Kalau kita buat sesuatu pekerjaan ataupun satu perkara dengan sempurna, dengan secara sempurna lah, maksudnya kita buat betul-betul. Kita tak lose something kan, kita tak ada macam ni tertinggal sini, tak ada. Kita buat dengan sempurna, kemudian kita sertai juga dengan usaha yang bersungguh-sungguh, maka itulah dipanggil itqan. Maksudnya kita buat sesuatu, kita nak dapat perfection, kita nak buat dengan penuh perfection, dengan penuh kesempurnaan dan juga dengan penuh kesungguhan. Bersungguh-sungguh lah, maksudnya kita betul-betul nak buat perkara ni. Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey. Musyawarah boleh tolong bacakan tak? Sejarah boleh ceritakan ni. Apa yang berlaku tentang itqan Nabi Muhammad SAW. Bacakan yang hijau tu. Mana? Ini sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah
Pengembala. Orang call dekat sini. Ayo kacau. Okay. Pengembala. Menggembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Ibu Talib Abu Talib Abu Talib berniaga. berniaga. Lagi? Sikap jujur dan akhlak mulai Nabi Muhammad mulia Nabi Muhammad SAW menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab, sehinggalah seorang hartawan bernama Khadijah binti Khuwailid meminta baginda membawa barang dagangan ke Syam untuk diniagakan. Sifat ikon Nabi Muhammad SAW dalam berniaga menghasilkan keuntungan yang lumayan. Okay. Lumayan. Lumayan tu maksudnya keuntungan yang banyak lah. Berganda-ganda. Kalau kita berniaga, kita dapat untung yang banyak kan. Itu maksudnya lumayan. Pulangan dia banyak. Pulangan berniaga tu banyak. Contohnya hari ni kita pergi berniaga jual aiskrim. Balik rumah habis jual aiskrim tu kita dapat keuntungan, katalah kita keluarkan modal RM10 tapi balik keuntungan kita dapat dalam RM100. Itu lumayan lah, banyak lah maksudnya. Keuntungan balik pada perniagaan tu, hasil perniagaan tu memberi keuntungan yang banyak, lumayan. Okey, tadi Musyarah dah bacakan iaitu tentang itqan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaan. Jadi Nabi Muhammad SAW ni adalah contoh yang terbaik lah. Kita tak boleh, bukan tak boleh, maksudnya contoh yang terbaik bagi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tak ada dah perkara lain iaitu yang dapat menandingi Nabi Muhammad SAW. Jadi sepatut dan selayaknya adalah Nabi Muhammad SAW menjadi contoh dan idola kita yang paling terbaik sekali. Boleh tak kita nak jadikan orang lain sebagai idola? Boleh, tak ada masalah. Tapi selayak-layaknya yang sepatut-patutnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai kita punya contoh dan idola kita lah. Sebab Nabi Muhammad SAW ni memang dah menunjukkan segala sifat kebaikan lah yang boleh kita ikuti. Bukan kita ikuti, boleh kita ikuti tapi mesti kita ikutilah. Nabi Muhammad SAW ni memang kita perlu ikut Nabi Muhammad SAW. Itu kita sebab kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Contohnya kita sebagai orang Islam, kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dan pembimbing bagi kita. Okey. Dekat sini Musyarah dah bacakan tadi, sejak kecil lagi Nabi Muhammad SAW sangat rajin dan bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Nampak tu? Diceritakan Nabi Muhammad SAW daripada kecil lagi. Kecil lagi Nabi Muhammad SAW dah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Bersungguh-sungguh melakukan sesuatu pekerjaan. Baginda pernah mengembala kambing dan membantu bapa saudara baginda Abu Talib berniaga. Nampak tu? Nabi Muhammad SAW waktu kecil membantu
bapa saudaranya iaitu Abu Talib berniaga, iaitu dengan menggembala kambing. Kemudian dengan sifat jujur Nabi Muhammad dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan baginda dikenali sebagai Al-Amin. Al-Amin dalam kalangan masyarakat Arab. Nabi Muhammad ni tak adalah memang dia orang apa ni, kalau masyarakat Arab tu memang percaya 100% dekat Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bukannya orang yang jenis cakap berdusta. Itu sifat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi takkan nak berdusta kan. Jadi sebabkan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin dalam kalangan masyarakat waktu ketika itu. Kemudian sehinggalah seorang hartawan. Ini berlakulah bila baginda sudah dewasa, sehinggalah seorang hartawan yang bernama Siti Khadijah. Hartawan ni tahu tak maksud hartawan? Hartawan ni maksudnya orang yang mempunyai harta yang banyak, memiliki kekayaan. Itu hartawan. Jadi hartawan yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Ini isteri Nabi lah. Sebelum ni belum menjadi Cikgu yang tu H-A-R. H-A-R ke? H-A-R. Hartawan kan cikgu? H-A-R. Oh, okey. Sebab yang ini tulisan dia rapat-rapat tu awak. Hartawan. Okey. Jadi Siti Khadijah ni adalah isteri Nabi, seperti kita tahu isteri pertama Nabi. Sebelum menjadi isteri, Siti Khadijah ni melantik Nabi ataupun memilih Nabi untuk membawa barang-barang bagi barang-barangnya untuk didagangkan ke Syam dan diniagakan. Bawa barang-barang dagangan Siti Khadijah dibawakan ke Syam untuk diniagakan. Jadi disebabkan sifat itqan tu, sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga, maka apa yang didagangkan ke Syam tu memberi hasil keuntungan yang banyak. Barang-barang dagangan Siti Khadijah, isteri Nabi, didagangkan di negeri Syam dan diniagakan, memberi kepulangan kepulangan yang banyak lah. Maksudnya hasil daripada perniagaan tu mendapat keuntungan yang banyak. Jadi disebabkan itulah Siti Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun berkahwin. Siti Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suami tempat tu. Okey. Seterusnya, itu sifat itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Okey. Kemudian itu tadi itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berniaga ataupun melakukan sesuatu pekerjaan. Sekarang ni kita masuk pada itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah pula. Dalam berdakwah, ini menyebarkan agama Islam. Menyebarkan agama Islam. Okey, Ismail ada Ismail. Ismail dah keluar. Main line slow kot. Patut dah top up line tau. Line okey tu. Saya boleh. Saya tak ada. Okey, Faidul tuan baca Faidul. Mereka sering menghina Nabi Muhammad SAW dikelayak ramai dan melamparkan fitnah. Abu Lahab pula pernah melamparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang berdakwah sehingga berdarah betis dan tumit baginda. Okay. Nabi Muhammad SAW juga sangat itqan dalam beribadat dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Okay. Abu Lahab ialah pada saudara Nabi Muhammad SAW. Namun begitu Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda agar berhenti berdakwah. Isteri Abu Lahab yang bernama apa cikgu? Abu Lahab. Oh, Abu Lahab yang berlama
Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Namun begitu segala usaha menyekat di dakwah Nabi Muhammad SAW adalah sia-sia. Baginda tetap itikad dan cekal menyampaikan dakwah sebagai mana yang diperintahkan Allah. Okey. Saya pada. Okey. Itu dia itqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Pelbagai cabaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempuhi seperti yang kita dengar Faidul bacakan tadi, diberi macam-macam sekatan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap juga meneruskan untuk berdakwah. Contohnya yang pertama, kita tengok ni poin-poin yang diambil iaitu Abu Lahab ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tu adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menentang dakwah Nabi. Dia tak suka Nabi untuk berdakwah. Jadi Abu Lahab dan isterinya sering menyakiti baginda. Sebab tu sampai tahap mereka menyakiti baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia agar berhenti berdakwah. Kemudian apa dia? Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri. Allah Akbar. Isteri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil sering menabur duri di jalan yang sering dilalui baginda. Nampak tu? Ummu Jamil ni dia letak duri supaya baginda ni sakit ataupun dia kira macam dia nak membantutkan usaha dakwah Nabi ni. Dia membantutkan ataupun dia nak menyekat usaha dakwah Nabi. Kemudian diletak duri. Perancangan dia adalah dengan meletakkan duri. Kemudian apa lagi? Abu Lahab pula pernah melemparkan sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berdakwah sehingga berdarah, betis dan tumit baginda yang mulia. Nampak ni? Sampai tahap tu, sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nampak pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah sampai berdarah, dilemparkan oleh bapa saudaranya sendiri. Bapa saudara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sedikit berdarah, betis dan tumit baginda. Kemudian mereka sering menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khalayak yang ramai dan melemparkan fitnah. Nampak tu? Mereka memfitnah Nabi. Mereka kata Nabi Muhammad ni ahli sihir, ahli nujum, orang yang berdusta. Dia buat macam tu lah lebih kurang. Orang ini adalah menghapuskan, memecah belahkan masyarakat Arab, kata. Memecahkan masyarakat Arab, katanya bila masuk Islam akan tidak bergaul dah, macam tu, akan berpecah lah. Itu fitnah-fitnah yang dilemparkan. Kemudian apa lagi? Namun begitu segala usaha menyekat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sia-sia. Baginda tetap itqan, baginda tetap bersungguh-sungguh, baginda tetap berusaha dengan betul-betul mendapat kesempurnaan dan cekal, itqan dan cekal menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak berputus asa. Jadi ini yang kita perlu ambil. Awak sebagai pelajar contohnya kan, dalam belajar menghadapi berbagai-bagai halangan situasi. Contohnya poor internet connection. Itu halangan itu. Kan internet tak okey, tapi awak usaha juga. Awak tanya cikgu hari ni belajar apa? Cikgu hari ni saya nak tahu belajar apa? Belajar apa cikgu? Apa kerja yang boleh saya buat? Apa yang kerja yang saya boleh hantar? Saya nak buat cikgu. Macam tu. Itu kan lah, maksudnya awak bersungguh-sungguh kan. Awak nak ilmu tu, awak kalau boleh tak nak hilangkan. Tak kisahlah belajar apa, pendidikan Islam ke hari ni, bahasa Melayu ke, matematik ke, apa-apa yang menambah pengetahuan awak, apa-apa yang menambah ilmu awak, itu awak ambil sebagai apa? Sebagai satu kepentingan kan. Maksudnya bila kita belajar, kita tahu. Bila kita tahu, kita faham kan. Bila kita faham, kita akan makin naiklah darjat kita. Bila berlaku sesuatu, kita tahu apa nak buat dalam situasi ni sebab kita dah ada ilmu. Contohnya macam belajar bahasa Melayu ke,
Bila dalam satu keadaan, awak perlu jadi translator bagi masyarakat awak kan. Awak perlu menerangkan sesuatu. Kalau contoh ada masyarakat ataupun saudara-saudara awak yang tak boleh nak cakap fasih bahasa Melayu, jadi awak tolong cakapkan macam Faidul biasa buat kan. Faidul tolong Rola Safia ke macam tu. Macam Faidul biasa buat, saya tengok macam kelas English lah. English Faidul tolong kan. Macam kalau dia tak faham, Faidul tolong untuk terangkan in English kan. Sebab Faidul faham, Faidul tahu jugalah English kan. Instead of tak boleh cakap langsung macam tu. Jadi bila cikgu tanya boleh ditranslatekan, Faidul faham. Ini mungkin boleh jadi nanti Faidul boleh jadi ambassador bagi Rohia kan. Jadi kedutaan untuk menerangkan ataupun mungkin jadi nanti insya-Allah Faidul akan jadi seorang pemimpin insya-Allah nanti. Kalau sebab bahasa Inggeris adalah bahasa utama kan, bahasa dunia. Jadi semua orang akan cakap bahasa Inggeris kan. Kalau awak pergi mana-mana pun the best language to speak ataupun untuk kita interpret adalah bahasa Inggeris. Jadi kalau Faidul bukan kita nak ketepikan bahasa lain, tapi kalau kita mahir bahasa Inggeris tu, insya-Allah kita boleh bergerak merata lah kan. Kita boleh bergerak merata lah, kita boleh pergi mana-mana dengan adanya bahasa Inggeris. Tapi kalau awak ada kelebihan bahasa lain, itu lagi bagus. Itu lagi bagus lah, itu satu kelebihan lah. Contohnya macam awak semua, awak belajar bahasa Melayu. Jadi awak boleh survive dalam Malaysia. Awak boleh cakap bahasa Melayu macam tu. Jadi kenalah bersungguh-sungguh. Panjang dah cikgu kaitkan. Itu maksud dia, awak kena bersungguh-sungguh itikon. Tak kisahlah awak ke cikgu pun sama-sama kena bersungguh-sungguh. Okey, kemudian yang terakhir yang dalam bulatan tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sangat itikon dalam beribadah dan mendidik anggota keluarga, para sahabat serta masyarakat agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nabi Muhammad sangat itikon dalam beribadah. Maksudnya dalam beribadah pun Nabi Muhammad bersungguh-sungguh. Kita kena ambil ni pengajaran dari sini. Bukan setakat kita dalam belajar je kita bersungguh-sungguh. Tapi dalam amal ibadat kita, solat kita jaga, puasa kita jaga. Bersungguh-sungguh. Banyak doa semoga Allah istiqamahkan kita. Dalam kita mengaji, baca Al-Quran pun kena sungguh-sungguh lah, kena betulkan bacaan kita. Okey? Okey, seterusnya adalah iktibar. Iktibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itikon dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Apa dia iktibarnya? Okey, Rozia tolong baca. Nombor 1 dia ni, grey ni. Apabila diberikan tugas atau amanah, kita hendaklah melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kita juga mestilah mempunyai sikap bertanggungjawab. Ini nampak jelas. Bila kita diberi suatu tugas, kita tugas atau amanah, kita hendaklah melakukannya. Jangan kita bagi alasan apa semua kan. Kemudian kita buat dengan bersungguh-sungguh. Sebab kita ada responsibility. Sebab orang percaya kat kita. Sebab tu kita diberi satu tugas dan amanah. Okey, yang kedua. Kita juga hendaklah menepati masa dan tidak bertanggung setiap tugasan dan amanah yang diberi. Setiap tu typo. Setiap tugasan dan amanah yang diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik.
Apa ni? Kat sini kata itibar ni jangan kita tangguh-tangguhkan kerja. Kalau diberi, kita buat terus. Kita jangan lengah-lengahkan. Kata esok lah buat, nantilah buat, nanti kemudian lah. Jangan. Kita kena tepat. Kalau lagi-lagi kalau benda tu macam contohnya cikgu bagi kerja sekolah, okey hari ni hantar pukul 5. Pukul 5, sebelum pukul 5 awak kena hantar. Jangan lambat cikgu lah. Tak boleh cikgu hari ni macam-macam. Tak boleh. Kena tepati masa kan. Dia jangan tangguh. Sebab apa dia, setiap tugasan dan amalan diberikan hendaklah dilakukan dengan cara yang terbaik. Apa-apa kita diberikan, contohnya kerja sekolah ke, kena buat yang terbaik. Jangan ambil lebih kurang lah. Jangan kita macam alah biasa-biasa je ni. Jangan macam tu. Okey, yang terakhir. Kita juga perlu mencontohi semangat Nabi Muhammad SAW, iaitu tidak putus asa dan sentiasa bermotivasi serta berfikiran positif. Okey, bukan bermotivasi serta berfikiran positif. Sebab ada rapat sangat tu. Okey, jadi kenalah ambil semangat daripada Nabi Muhammad SAW. Kena contohi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik contoh yang kita perlu ikut. Idola yang terbaik bagi kita sebagai orang Islam. Iaitu tidak putus asa dan sentiasa positif. Apa tu? Kena positif lah, hidup kita kena positif. Jangan negatif. Bila negatif, orang cakap apa, negative vibes ni dia akan merudumkan semangat kita, dia akan menjatuhkan semangat kita. Kena positif, apa-apa pun kena positif. Okay? Contohnya macam kat tepi ni kan ada gambar ni, dia kata apa, ustazah lah ataupun cikgu kan, ustazah ini kerja rumah yang diminta untuk saya siapkan. Nampak tu, bila ada kerja rumah diberikan, maka lakukan, sebab itu kan amanah ataupun tugasan yang diberikan kepada awak. Okay. Lepas tu, tepi ni apa? Ayah, saya akan berusaha memajukan diri lagi. Ni dia dapat result lah. Macam budak ni dia dapat keputusan, ujian. Macam tadi cikgu dah share dah. Rozia tadi mula-mula tadi cikgu share keputusan, tapi yang ujian bertulis tu cikgu tak masukkan markah lagi. Cuma cikgu dah masukkan markah presentation, markah kehadiran, markah kerja rumah semua. Setakat ni awak dapat paling tinggi lah, 71. Terima kasih. Nanti kalau kita tak tengok lagi markah ujian bertulis tu sebab cikgu tak masukkan jawapan lagi, cikgu tak semak lagi jawapan awak semua. Nanti bila dah masukkan, insyaAllah minggu depan cikgu tunjuk. Cikgu tunjuk keputusan penuh. Okey. Yang terakhir adalah tiba daripada tindakan Nabi ini sambut. Tiba daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang tekan dalam amalan. Okey. Tadi pekerjaan kan, itibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW dalam bersifat itibar dalam pekerjaannya. Kemudian ini itibar daripada tindakan Nabi Muhammad SAW yang bersifat itibar dalam amalannya, dalam amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam beramal, lakukan ibadah. Okey, sekejap. Soalan tak ada Okey. Tak apalah, kita tengok yang satu-satu. Cikgu baca je. Okey, yang pertama iaitu ikhlas beribadah. Ikhlas beribadah. Kita ikhlas dalam beribadah. Apa-apa kita lakukan, bukan kerana mak suruh ke, atuk suruh ke, ayah suruh ke, siapa suruh, ataupun kita nak orang tengok ke, bukan sebab tu. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja kita buat. Okey. Yang kedua adalah jauhi perkara yang membatalkan ibadah. Jauhi perkara yang membatalkan ibadah. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan ibadah ni? Perkara-perkara yang membatalkan ibadah, contohnya perkara-perkara yang melalaikan. Kalau kita main game ke kan, contoh main game apa, Mobile Legend kan, Syaraf. Mobile Legend ke apa, lambat sampai tak solat. Itu tak boleh lah, itu perkara yang tak patut lah. Jadi kena jauhkan perkara-perkara macam tu. Kemudian apa lagi disebut, juga apa kan,
Nombor 3 adalah banyakkan berzikir. Berzikirlah banyak-banyak. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tak kisahlah zikir apa. Apa ni sebut subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ke. Boleh awak zikir apa-apa. Jadi yang penting awak zikir. Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat adalah hindari perkara sia-sia. Hindari perkara sia-sia. Hindari ni ada typo. Hindari. Hindari ni maksud apa? Hindari ni maksudnya jauhkan perkara yang sia-sia. Jauhkan perkara yang sia-sia. Jauhkan perkara yang sia-sia. Okey. Kemudian yang kelima, menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata. Nampak ni? Jangan tengok benda-benda yang tak patut. Jangan tengok benda-benda yang tak elok lah. Sebab tu kena jaga mata. Kena jaga mata kita supaya tidak tengok benda-benda yang tidak patut. Lepas tu dia kata kat sini, murid-murid kita mesti mengamalkan itqan. Ini ustazah ni cakap lah kat sini. Yang ambil dialog ni. Murid-murid kita mesti mengamalkan itqan dalam melakukan amalan. Itqan tadi lah bersungguh-sungguh, buat dengan betul sempurna kan dalam melakukan amalan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda SAW, iaitu melakukan amalan dengan cara yang terbaik, istiqamah dan menepati rukun serta syarat-syaratnya. Nampak tu? Iaitu dengan terbaik pertama, kemudian istiqamah terbaik. Kita melakukan dengan terbaik, kemudian istiqamah berterusan, kemudian menepati rukun serta syarat-syaratnya. Apa yang ada rukun, contohnya berwuduk, macam mana rukun berwuduk yang betul, yang solat macam mana rukun solat yang betul. Kena buatlah ikut dengan cara yang betul. Kalau awak buat cara yang tak betul, masih sia-sialah. Okey. Kat situ juga. Lepas tu dia cakap apa ni? Budak ni dia cakap apa? Alhamdulillah hari ini saya berpuasa sunat. Dia melakukan satu amal lah, iaitu puasa sunat. Siapa puasa hari ni? Hari Khamis. Ada yang puasa? Musyarak puasa? Tak. Faidal puasa ke? Faidal tak ada. Roziah puasa? Kalau boleh puasa Isnin. Kalau boleh puasa Isnin, puasa lah. Puasa sunat kan. Cikgu pun nak cuba puasa. Bukan cuba, cikgu akan cuba usahakan untuk berpuasa. Azam untuk berpuasa Isnin Khamis. Okey. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang itqan. Itqan menambah berkah. Itqan menambah berkah. Itqan menambah berkah. Itqan ni apa tadi? Kita dah pergi maksud itqan, iaitu cikgu ulang balik, iaitu melaksanakan sesuatu pekerjaan secara sempurna dan disertai dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Itu dia maksud itqan. Ataupun kalau itqan adalah tekun dalam beramal. Tekun dalam beramal. Tekun ni maksudnya fokus lah. Fokus dan juga bersungguh-sungguh. Kemudian kita pergi pada itqan Nabi Muhammad SAW yang pertama dalam pekerjaan. Pekerjaan tadi kita tengoklah baginda mengembala kambing bersama Pak Kambing iaitu Abu Talib. Kemudian baginda digelar Al-Amin disebabkan sifat jujur dan ikhlas baginda, akhlak mulia baginda. Kemudian Siti Khadijah, isteri baginda, mempercayai Nabi Muhammad SAW, mempercayai baginda SAW dengan meminta baginda berdagang ke Syam untuk berniaga dengan perniagaan Siti Khadijah. Kemudian disebabkan sifat itqan Nabi Muhammad SAW, baginda menghasilkan untungan yang banyak. Lepas tu apa? Lepas tu itqan Nabi Muhammad SAW dan berdakwah pula ditentang oleh Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Fa'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Nampak tu. Dalam surah apa tu? Siapa tahu?
Surah Akan Al-Fil. sakit tu. Surah Al-Fil. Ya betul. Tabat yadah. Tabat yadah. Surah apa? Suratul Lahab. Surah. Dia ke surah Al-Lahab? Ya. Bukanlah. Apa juga? Surah Al-Masad. Oh. Surah Al-Masad. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan dalam surah ni Allah mensentikan siksaan yang diberikan kepada Abu Lahab tentang dia menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ceritakan tentang apa ni? Dalam surah ini Allah Ta'ala menegaskan perihal Abu Lahab yang telah memusuhi dan melakukan berbagai angkara kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW akan menerima balasan yang seburuk-buruknya dalam neraka yang marak menjulang. Nampak ni, disebabkan Abu Lahab ni menentang Nabi Muhammad SAW berbagai-bagai siksaan, berbagai-bagai sekatan yang dilakukan. Contohnya macam isterinya, Ummu Jamil, meletakkan duri-duri, menabur duri. Kemudian Abu Lahab ni pula melontarkan sesuatu, melemparkan sesuatu sehingga bagi dia berdarah dan tercedera. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam surah Al-Masad, Abu Lahab ni akan mendapat balasan yang teruk di dalam neraka Jahannam. Nampak tu? Jadi sebabkan kejahatan yang telah dilakukan oleh Abu Lahab terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, maka Abu Lahab diberi balasan di neraka. Ini intiqam Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah lah. Jadi pekerjaan dalam berdakwah Nabi bersungguh. Walaupun diberi halangan, walaupun diberi sekat, Nabi teruskan usaha dalam berdakwah. Kemudian apa lagi? Iktibar yang boleh kita ambil di dalam intiqam Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan. Iaitu apa dia? Muhammad Istiqam dalam melakukan suatu pekerjaan. Nabi Muhammad bila diberikan tugas, apabila diberikan tugas hendaklah melakukan dengan bersungguh, kemudian tidak bertangguh, dan kita kena positif, letakkan diri kita dalam keadaan positif. Lepas tu iktibar daripada iktibar Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, dalam beramal, iaitu ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan ibadah, kemudian hindari perkara yang sia-sia, menjaga pandangan mata. Jadi itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Nanti cikgu akan sharekan ni semua ni, awak kena salin. Boleh? Boleh, insyaAllah. Macam biasa lah. Awak kena salin. InsyaAllah cikgu. Boleh Awak nak salin ke awak nak buat slide? Awak kena salin. Okey. Boleh Okey, kena salin tu Arabic pun kena tulis dalam buku. tak, awak Nak salin. Awak buat yang bahasa Melayu saja. Arabic tak payah. Okey. Kita nak buat dalam Excel. Kan awak nak belajar Excel kan? Faidul, awak belajar Tanya. Excel tu kan? Dengan Excel tu Google Sheet. Dengan Sir Dinesh. Google Sheet. Okay, nanti cikgu sharekan nota-nota ni dalam WhatsApp. Cikgu nak awak salin lah. Okay? Okey. Okey. Okay, rasanya itu saja untuk hari ini. Boleh buka kamera, cikgu nak ambil gambar sikit. Okay, dah ambil gambar. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti cikgu akan sharekan nota-nota ni dalam grup kelas. Awak salin dan hantar kepada cikgu ya. Okey, Assalamualaikum cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cikgu Anwar.
Terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama.